Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya akan membicarakan satu perbincangan yang bertajuk peranan wahyu menyuluh akal. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertama, hakikat yang perlu kita fahami adalah manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah dengan akal. Martabat manusia ini tinggi berbanding makhluk yang lain lantaran kerana mahkota akal yang dikurniakan kepada manusia selaras dengan peranan manusia menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Oleh itu, secara fizikal kita melihat, sebagai contoh, ada haiwan yang Allah cipta, apabila haiwan itu nak makan, kepalanya akan mematuk ke tanah. Kita manusia ni, Allah cipta, tangan akan berkhidmat kepada mulut yang letak di kepala. Kepala manusia ni sentiasa di atas. Bila tidur, kita lihat ada haiwan yang tidurnya itu kepala di bawah. Kita manusia ni, tak ada yang sakit pinggang dek kerana bantal dia letak di bawah pinggang. Tapi manusia selesa untuk meletakkan bantal di bawah kepala. Kepala ni lebih tinggi daripada tubuh dia masa kita tidur. Secara normatif juga kita melihat ada haiwan yang perutnya itu setara dengan kepala, atau kepala nak sikit tinggi dengan perut pun tidak sampai dia mampu mendongakkan kepalanya ke langit. Tapi manusia ini, Allah cipta kepala kita ini sentiasa berada di atas, namun masa yang sama kita dituntut untuk sujud kepada Allah, merendah diri kepada Allah. Betapa kebijaksanaan, kehebatan, potensi akal itu perlu disujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kekesalan penghuni neraka lantaran kerana gagal memanfaatkan nikmat akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan keluhan penghuni neraka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah sekiranya kami berfikir dan kalau sekiranya kami mendengar ataupun berfikir, nescaya kami tidak akan masuk dalam kalangan golongan penghuni neraka. Begitu juga hadis Nabi SAW menggesa kepada penggunaan akal dan membanteras taklid, membanteras khurafat yang tidak berfikir secara kritis. Nabi SAW bersabda, wala takunu imma'ah. Jangan kamu jadi pak turut yang bertaklid buta, ataupun orang yang seperti lalang mengikut apa yang orang lain kata tanpa ada pendirian, tanpa ada satu sikap pendirian yang jelas, yang gagal memanfaatkan akal. Sebab itulah ulama tafsir mengkaji penggunaan perkataan akal dalam Quran itu Allah sebut dalam bentuk kata kerja. Dalam bentuk kata kerja. Tidak disebut dalam bentuk kata nama. Sebagai mengisyaratkan bahawa berfikir itu adalah kewajipan agama. Islam menggesa supaya kita menggunakan pemikiran. Bahkan taklif syarak juga dalam hadis Nabi SAW, maksudnya bahawa taklif syarak itu terkena kepada budak, seorang budak sehinggalah dia balik. Seorang yang tidur sehinggalah dia
dia jaga, dia sedar. Ini menggambarkan betapa ajaran Islam ini sangat mengutamakan penggunaan nikmat akal, sehingga kan minum arak termasuk dalam dosa besar yang dikenakan hukum had ke atasnya, lantaran kerana arak mempunyai kemudaratan yang dapat menghilangkan pertimbangan dan kewarasan akal. Begitulah betapa Islam mengangkat martabat manusia dan menggesa kita menghargai nikmat akal. Jadi dari satu sisi, Islam mengajar kepada kemuliaan akal. Masa yang sama, di satu sisi yang lain, Islam mengimbangkan hakikat tersebut dengan mengajar bahawa manusia di sebalik nikmat akal yang ada padanya yang menjadi kelebihan, Islam juga mengajar bahawa akal manusia mempunyai batas kelemahannya. Akal ini mempunyai limitasi. Dalam arti kata, akal tidak boleh berdiri sendiri tanpa pergantungan kepada sumber lain yang lebih berwibawa dan berautoriti. Di mana dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menggambarkan tentang adanya, sabitnya peristiwa azab kubur. Dalam hadis Bukhari, Sahih Bukhari, satu ketika Nabi SAW berjalan di kawasan perkuburan dan Nabi bersabda kepada sahabat yang mengikuti baginda bahawa dua jenazah yang berada di dalam kubur yang disinggahi oleh baginda itu sedang diazab. Yu'azzabani. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Nabi mengatakan bahawa dua jenazah ini sedang disiksa, dan tidaklah dua jenazah ini disiksa dengan dosa yang dianggap besar. Maknanya mereka melihat dosa ini suatu yang remeh-temeh, yang kecil, tetapi mengakibatkan berlakunya azab kubur. Maka Nabi bersabda bahawa satu jenazah ini disiksa kerana tidak memastikan kebersihan dirinya setelah daripada buang air. Satu lagi jenazah disiksa kerana Yamshi bin Namimah, dia menyebarkan fitnah, mengadu domba dalam kalangan masyarakat. Dari segi epistemologi ataupun dari segi teori ilmu, peristiwa azab kubur ini termasuk dalam perkara alam ghaib. Maka akal tidak mampu mensabitkan hakikat yang berlaku di alam ghaib kalau tidak kerana dikhabarkan oleh Nabi SAW. Di sini memperlihatkan bimbingan dan pimpinan wahyu kepada akal. Jadi yang pertama tadi, sekiranya Nabi tidak menyatakan jenazah ini mengalami peristiwa azab kubur, maka akal tidak mampu mensabitkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sebab dua jenazah ini diazab? Satu, kerana melibatkan urusan buang air, iaitu sistem nilai do and don'ts yang melibatkan urusan peribadi. Buang air ini urusan peribadi. Jadi bila silap mengurus urusan peribadi, maka sistem nilai yang berkait dengan urusan itu akibat implikasinya tidak mampu dikhabarkan oleh akal, melainkan perlu mendengar perkhabaran wahyu. Jadi kalau buat begini, akibatnya begini. Seorang ni pula yang diazab kerana mengadu domba, ini sistem nilai yang melibatkan hubungan sesama manusia ataupun yang melibatkan alam sosial, alam kemasyarakatan. Maka sistem nilai
yang mempunyai implikasi itu dikhabarkan oleh Nabi berkaitan dengan pilihan dan tingkah laku semasa di dunia. Jadi maksud saya situ ialah bahawa dalam dua bidang ini, iaitu perkara metafizik, alam gaib, yang kedua sistem baik dan buruk, nilai baik dan buruk, inilah yang menjadi intipati kandungan wahyu. Persoalan metafizik yang dikhabarkan oleh wahyu, ini disebut dengan persoalan akidah. Persoalan ukuran sistem nilai baik dan buruk yang disampaikan oleh wahyu, kalau buat begini-begini di dunia, akibatnya begini-begini di alam barzakh dan alam akhirat, intipati ini disebut sebagai syariah di dalam wahyu. Yang kita pelajari sebagai ilmu tauhid, kita pelajari sebagai ilmu fiqh, susur galurnya itu adalah bermuara, berpangkal daripada wahyu. Oleh itu, penurunan Al-Quran, penurunan wahyu yang kita sambut pada bulan Ramadan nanti, itu melibatkan anugerah nikmat Allah, di mana wahyu ibarat cahaya yang menyuluh akal. Inilah yang diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali dalam awal kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Beliau menyatakan wahyu dan akal ini korelasi hubungannya umpama nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ibarat proses melihat. Sekiranya pada waktu siang dengan cahaya matahari, kita akan dapat melihat sesuatu dengan panca indera mata, penglihatan kita yang sihat. Jadi dengan panca indera penglihatan mata yang sihat, berganding dengan terang benderangnya cahaya matahari pada waktu siang, kita dapat melihat objek sesuatu. Begitulah kata Imam Al-Ghazali, hakikat kebenaran ini yang berkait dengan hakikat ketuhanan, hakikat kerasulan, hakikat keakhiratan, hakikat kebahagiaan, hakikat makna kehidupan manusia di dunia ini hanya dapat dilihat melalui pertama adanya wahyu. Wahyu ini ibarat cahaya. Manakala akal yang dikurniakan oleh Allah ini juga menjadi cahaya. Apabila adanya cahaya akal berganding dengan cahaya wahyu, maka barulah kita dapat melihat hakikat kebenaran. Akal diperlukan oleh wahyu dari sudut, bukan dari segi wahyu itu turun, tapi dari segi kita manusia nak memahami wahyu, perlu kepada akal. Di situ lahirnya ilmu-ilmu yang mengkhidmati wahyu, seperti ilmu usul fiqh, ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab. Ini semua melibatkan proses berfikir. Jadi untuk memahami wahyu, manusia dikurniakan akal, dan ilmu agama akan memandu akal manusia memahami wahyu. Jadi manusia nak memahami wahyu perlu kepada akal. Kerana wahyu tidak mempunyai mulut, tak mempunyai lisan. Dia adalah ayat-ayat yang berbahasa Arab yang boleh dipahami melalui akal manusia dan juga ilmu yang memandu akal. Manakala akal tidak boleh berdiri sendiri. Akal tidak boleh bebas daripada pergantungan. Kalau tidak menjadi seperti free thinker. Maka itulah seperti yang disebut oleh Ibn Khaldun bahawa akal ini ibarat alat neraca timbangan. Tapi alat neraca timbangan hanya mampu menimbang objek yang munasabah dengan potensi alat timbang itu tadi. Sebagai satu contoh, kata Ibn Khaldun, adanya neraca penimbang emas. Kalau alat timbangan itu dicipta untuk menimbang emas, maka dia lebih sensitif kerana dia mampu untuk mengukur skala terkecil. Antaranya ialah serbuk-serbuk emas yang mempunyai nilai.
Tapi kalau kita pergi ke JPJ, misal kata, dia ada penimbang lori. Jadi, penimbang itu sesuai dengan lori, dengan trailer. Ada penimbang yang sesuai untuk menimbang timun, menimbang bawang. Jadi, akal ini, dia ada kemampuan dia untuk menimbang perkara yang diizinkan oleh syarak, yang Allah rencanakan, yang mampu ditimbang oleh manusia. Itu ada perbahasan Imam Al-Ghazali sangat hebat. Dia mengkategorikan peringkat-peringkat akal. Peringkat akal yang gharizi, akal naluri yang membezakan manusia dengan haiwan, akal yang mustafid, akal yang boleh bergabung dengan panca indera, yang ahli saintis gunakan rasional itu untuk bergabung dengan cerapan di makmal. Dan ada juga akal yang berbentuk akal iradi. Akal iradi ini akal yang menjadi pertimbangan manusia untuk berbuat sesuatu, yang memikirkan akibat daripada keputusan yang dibuat. Kalau seorang tu dia nak rasa macam nak terjun bangunan, tapi dia berfikir, kalau terjun bangunan, kalau telan racun, apa jadi? Kalau buat begini, minum arak contohnya, mengundang murka Tuhan. Ini ada pula aras akal dia itu. Jadi pendek kata bahawa potensi akal ini mempunyai kekuatan, tetapi bagaimanapun, kata Ibn Khaldun, begitu juga Imam Al-Ghazali, akal ini mempunyai batas kemampuan, maka pada aras yang tertentu, akal mampu memastikan tentang sesuatu. Itu yang dipelajari di dalam ilmu tauhid, adanya hukum akal yang 3. Akal yang pasti. Disebut dengan wajib, mustahil dan harus. Wajib sebagai contoh, ayah lebih tua daripada anak. Itu wajib. Yang mustahil, yang tak dapat diterima oleh akal ialah anak lebih tua daripada ayah. Akal tak boleh terima. Ada pula yang disebut dengan harus. Seperti menantu ya, bukan hantu ya. Menantu lebih tua daripada bapa mertua. Ini bukan wajib, ini bukan mustahil, ini adalah harus. Andaian menantu tu lebih tua atau lebih muda daripada bapa mertua, ini boleh diterima oleh akal. Jadi dalam Islam, ulama-ulama tauhid, ulama-ulama tafsir telah menyusun bentuk-bentuk penghujahan akal yang boleh dimanfaatkan untuk menjadi saksi kepada kebenaran wahyu. Jadi bila akal boleh menerima bahawa kalau ada roti canai, mesti ada penebar roti canai. Bila ada tapak kaki harimau, mesti ada harimau. Bila ada alam yang indah, mesti ada pencipta alam yang indah. Jadi di situ, kata Imam Al-Ghazali tadi, akal sudah memberi satu premis ataupun penghujahan yang bersedia menjadi tapak untuk didaratkan wahyu ke atasnya, iaitu bila akal mencari-cari siapakah watak pencipta alam itu yang telah diterima oleh pemikiran akal yang pasti tadi, maka wahyu datang mengisi, memperkenalkan watak yang sudah diterima oleh akal tadi, iaitulah Allah. Jadi kalau akal saja pun tidak mampu mengenal Allah, tapi akal telah membuka separuh jalan untuk bersedia menerima kewujudan Allah. Itu disebut sebagai dilalah iltizam dalam ilmu tauhid. Sebab itu dalam ilmu tauhid, penghujahan akal ini digunakan oleh ulama sebagai dalil supaya akal itu dapat menjadi saksi kepada kebenaran wahyu. Jadi demikianlah kerana wahyu datang daripada Allah, akal juga dicipta oleh Allah, maka dalam Islam hubungan di antara wahyu dan akal ialah wahyu lebih unggul daripada akal. Akal tidak boleh lepas bebas, melainkan perlu bersandar dan dibimbing
oleh suluhan cahaya akal. Namun akal juga penting kerana akal mempunyai peranan untuk manusia membuat keputusan. Akal penting untuk membuat pertimbangan. Akal juga menjadi tapak untuk langsung menjadi saksi kepada kebenaran wahyu. Demikianlah yang disebut dengan keintegralan ataupun keharmonian. Hubungan akal dan wahyu itu adalah simbiotik atau berupa simbiosis, iaitu akal dan wahyu saling lengkap melengkapi dalam bentuk yang saya rumuskan tadi. Oleh itu, marilah sama-sama kita menghargai nikmat akal, dan nikmat akal itu bukan pula sehingga kita menafikan bimbingan wahyu yang menjadi pembimbing kepada di dalam menyuluh akal tadi. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kurang daripada diri saya sendiri. Ini boleh dirujuk banyak dalam karya-karya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam bidang usuluddin, ilmu kalam, dan khususnya Imam Al-Ghazali. Dia perlu pula kepada satu lagi, iaitu sumber hati. Hati itu menjadi bekas pula untuk menerima ilmu yang langsung dicurahkan oleh Allah, yang merupakan anugerah kepada ahli-ahli sufi yang membersihkan hatinya. Jadi daripada akal itu pula dia lanjut kepada hati, dan itu perlu kepada satu diskusi yang lain. Ini semua adalah bentuk kesepaduan ilmu Islam yang tidak ada di dalam agama yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi